الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لساني يفقهوا قولي. أما بعد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia rahmat dan kasih sayang Allah. Sekali lagi diizinkan kita bertemu lagi di dalam rumahnya ini sesudah kita menunaikan solat fardu maghrib, menunggu solat fardu isya, mengisi ruang kekosongan ini dengan pengajian ilmu. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah melepaskan kita melalui bulan Ramadan. Yang lepas kita menunaikan pelbagai ibadah di dalamnya, menambahkan amal ibadah kita, dan mudah-mudahan ibadah kita pada bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita bertemu pula dengan bulan Syawal. Dalam bulan Syawal kita tambahkan dengan ibadah merapatkan silaturahim sesama kita, jiran tetangga, sahabat handai, kaum keluarga yang jauh. Ini di antara kelebihan bulan Syawal. Kita saling bermaaf-maafan. Semua perkara ini kita lakukan iaitulah atas dasar untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dia terima segala amal bakti kita ni, amal soleh kita ni sepanjang Ramadan dan Syawal yang lepas, sehinggalah dia memasukkan kita ke dalam syurganya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Menyambung pengajian kita dalam kitab Ziarah ke Alam Barzah, kita masih lagi membicarakan tajuk persemayaman para arwah. Semayam ataupun tempat tinggal para arwah. Mana pergi roh? Kita tak tahu, tu rahsia Allah. Namun ada beberapa ketika keadaan roh ini kita dapat tahu ke mana dia pergi. Makna kata melalui hadis-hadis dan juga daripada dalil daripada Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu, mereka itu, yakni orang yang mati syahid, berada di langit ketujuh sambil mereka melihat ke tempat tinggal mereka di syurga. Kenapa langit ketujuh? Iaitulah seseorang yang telah meninggal dunia, bila roh berpisah dengan jasad, maka diriwayatkan bahawa rohnya akan dibawa naik melepasi tingkat pertama langit, tingkat kedua langit, tingkat ketiga langit, sehinggalah tingkat yang ketujuh, dan diserahkan buku catatan amalan dia. Kalau dia orang yang baik, maka buku catatan amalnya ini akan diletakkan di satu tempat yang dinamakan Illiyin, iaitu tempat orang yang beramal soleh. Adapun bagi orang yang derhaka pada Allah, belum sampai langit pertama lagi telah diherdik, dihalau oleh malaikat yang menjaga langit pertama. Tak boleh masuk sini. Kenapa? Ini orang yang tak solat misalnya. Kalau dia orang solat, lapisan yang kedua pula tak lepas. Kenapa? Ini orang yang tak bayar zakat. Begitulah seterusnya sampailah langit ketujuh dia akan ditapis. Sekiranya dia ditolak oleh malaikat, maka buku catatan amalnya akan dicampakkan ke satu tempat yang dinamakan Sijjin, iaitulah lembah neraka, iaitu bagi orang yang derhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman, beramal soleh dan golongan syahid, maka setelah dia meninggal dunia, mereka akan dibawa ke langit ketujuh sambil mereka melihat tempat tinggal mereka di syurga. Sebab itulah mereka ini akan tenang. Dia lupa kesedihan berpisah dengan keluarganya, berpisah dengan harta bendanya, tanah, rumah dan sebagainya. Menurut Ibn Hazm, tempat bersemayamnya arwah itu adalah di tempat seperti sebelum jasadnya diciptakan, iaitu di samping kanan dan kiri Adam AS. Ini Ibn Hazm mengatakan, inilah yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan hadis
Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam daripada sulbi mereka. Sulbi ni apa nama tulang sulbi. Surah Al-A'raf ayat 172. Sulbi ni satu tulang yang di hujung punggung. Dia kecil yang tuan-tuan. Sulbi. Inilah tempat di mana kita akan dibangkitkan balik bila kita dah mati nanti. Jasad kita hancur, satu tempat aja yang tak hancur, iaitu sulbi. Maka di sinilah mayat ataupun jasad akan dihidupkan balik. Tuan-tuan ya, sulbi ni dia hancur bila kita hancurlah, maknanya kita berusaha keraslah. Tapi kalau ditanam secara biasa, maka di dalam kubur itulah satu-satunya benda yang takkan hancur, sulbi. Ya. Maka kita akan dibangkitkan dengan sulbi itu nanti. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami membentuk tubuhmu. Surah Al-A'raf ayat 111 menciptakan bahawa Allah menciptakan manusia ini dalam satu waktu secara bersamaan. Oleh kerana itu Rasulullah SAW memberitahu bahawa arwah itu adalah satu kumpulan yang sudah disiapkan. Arwah yang saling mengenali akan semakin erat, dan yang saling bermusuhan semakin jauh. Setelah itu Allah mengambil kesaksian mereka bahawa Allah adalah Tuhan mereka, bahawa mereka dijadikan sebagai makhluk yang terbentuk dan berakal sebelum malaikat diperintahkan bersujud kepada Adam, dan sebelum arwah-arwah itu dimasukkan ke dalam jasadnya masing-masing. Kita ni diciptakan serentak. Roh ni, makna kata serentak semua dalam satu tempat yang dipanggil roh. Sebelum Allah Ta'ala jadikan jasad Nabi Adam AS, makna kata dah jadikan roh, Allah jadikan jasad Nabi Adam AS yang mempunyai bentuk, yang mempunyai akal. Maka daripada Adam lah maka kita lahir. Kita dilahirkan, roh kita ditiup ke dalam jasad-jasad yang dilahirkan tadi. Itulah proses kejadian manusia. Dan nak menunjukkan bahawa mulianya penciptaan kita ini, Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk sujud kepada bapa kita Adam AS. Semua sujud. Maka Allah perintah sujud, semua sujud, sebagai menunjukkan bahawa ketaatan pada Allah Ta'ala. Pada saat itu jasadnya masih berupa air dan tanah. Adam AS asalnya daripada air dan tanah liat. Kita ni berasal daripada air mani, tapi susur galur kita ialah daripada tanah liat tadi. Allah menempatkannya di satu tempat yang dikehendakinya. Itulah barzah, tempat arwah-arwah itu akan kembali setelah kematian. Makna kata ialah barzah ini telah diciptakan sebelum kita dilahirkan lagi. Kemudian kita dikembalikan ke dalam barzah itu kembali. Barzah itulah tempat pengumpulan roh-roh. Tuan-tuan, orang kata kita kembali kepada Allah. Kembali pada Allah itu bermaksud kembali ke tempat kita dijadikan. Itulah di satu kumpulan yang dipanggil barzah. Alam barzah ialah satu tempat alam roh. Yang mana? Bagaimana keadaannya? Di mana? Wallahu a'lam. Allah SWT masih terus membangkitkannya golongan demi golongan untuk selanjutnya meniupnya ke dalam jasad-jasad yang dilahirkan daripada air mani. Makna kata ialah kita walaupun dah kembali ke barzah, tapi generasi yang berikutnya itu akan terus mewarisi, tempat kita di bumi ini. Bersilih ganti. Kita ni adalah bersilih ganti, ikut giliran. Maknanya kita dah masuk dah dunia ni, okey balik orang ni pula masuk. Begitulah kehidupan, silih berganti. Makna kata bahawa roh kita ni sebenarnya daripada zaman Nabi Adam sehinggalah hari kiamat semuanya diciptakan Allah Ta'ala serentak dalam satu tempat tadi. Makna kata datuk kita, nenek moyang kita, kalau ikutkan umur roh sama. Yang membezakan kita ialah umur jasad. Bila kita lahir, nenek moyang kita lahir dulu, kemudian barulah kita, dan kita kembali sama balik. Ibn Hazm melanjutkan bahawa benar juga pendapat yang mengatakan bahawa arwah itu berbentuk jelas rupa fizikalnya, lalu Allah mengujinya di dunia sesuai dengan kehendaknya. Macam mana bentuk roh? Kata Ibn Hazm radhiyallahu, bentuknya sama macam kita sekarang ni. Bagaimana bentuk roh? Macam kita sekarang ni. Bukan macam angin ke, macam bulat ke apa, tak.
Roh tu macam mana bentuk dia? Macam mana jasad kita? Itulah bentuk dia. Kata pendapatnya. Lalu Allah menguji kita kat dunia ni. Maknanya Allah jadikan kita ni dalam bentuk jasad yang boleh memegang, dipegang, merasa, berakal untuk diuji. Dan setelah itu dia mewafatkannya hingga kembali ke alam barzah semula. Setelah itu Allah matikan balik kita kembali ke alam barzah yang pernah dilihat oleh Rasulullah SAW pada waktu malam ketika beliau diangkat ke langit. Ketika peristiwa Isra' wal Mi'raj, Allah Ta'ala menunjukkan bagaimana keadaan orang yang duduk di dalam neraka, bagaimana orang yang mana diseksa, bagaimana usia dunia ini. Kalau kita bincangkan Isra' wal Mi'raj ni, dia satu perjalanan yang tak dapat dicapai di akal. Seolah-olah zon masa tu macam terhenti ataupun terjangkau. Macam kata, macam kita di dunia ni masih lagi waktu kita, masih lagi tarikh hari ni, tapi tempat yang Rasulullah pergi tu seolah-olah macam gambaran masa depan. Nabi dah nampak dah apa yang berlaku. Ini makna kata zon masa yang berbeza. Kita tengok macam lama lagi kiamat. Sedangkan Nabi tengok pada malam Mi'raj, dia kata malaikat Israfil dah kembung dah mulut dia, nak tiup sangkakala. Makna kata dekatnya waktu kiamat tu, sampaikan zaman Nabi naik ke Mi'raj, dan nampaklah sangkakala tu nak kena hembus dia. Tunggu detik nak tepat matanya memandang ke Arasy, menunggu arahan Allah. Bila Allah kata jadi, maka tiuplah hancur berkecai dunia. Makna kata bukan sekadar sangkakala tu baru nak ambil, bukan baru nak cuci ke apa ke, dah muncung dah dekat mulut dia, nak tunggu tiup saja. Begitulah zon masa dekat alam yang sana berbanding dekat kita ni. Kita mungkin nampak macam lambat lagi, padahal benda tu sangat sekejap. Kemudian Ibn Hazim mengatakan bahawa Muhammad Ibn Nasr Al-Marwazi juga menyebut hal yang sama bersumber daripada Ibn Ishaq. Hal ini disepakati oleh para alim ulama. Ibn Hazim juga menambahkan bahawa yang demikian itu merupakan pandangan atau pendapat para imam Islam. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabu mash'amati ma ashabul mash'amah. Golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Wasabiqun as-sabiqun, orang-orang yang paling dahulu beriman, maka mereka dululah yang masuk syurga. Orang dahulu yang beriman, dia masuk syurga dahulu. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah golongan yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala fi jannatin na'im, mereka berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Orang-orang yang paling dahulu beriman, makna kata ialah orang-orang terdahulu. Kita ni zaman akhir dah. Makna zaman dahulu lah yang beriman pada Allah. Umat Muhammad yang awal-awal dalam kalangan sahabat, mereka ni akan masuk ke dalam syurga dahulu. Mereka adalah golongan muqarrabin, mereka yang didekatkan dengan Allah. Makna kata, kita lambat lagi lah. Tidak. Allah kata dalam ayat ini, orang yang paling dahulu beriman, mereka yang paling dahulu masuk syurga. Ini merujuk kepada golongan salafus salih. Adapun ayat kemudian, mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, golongan muqarrabin. Makna kata, kalaulah kita ini mencapai tahap muqarrabin, taqarrub, yakni dekat kita pada Allah. Macam mana dekat pada Allah ni? Kita mengutamakan Allah dalam segala perihal. Dengar azan, terus solat, terus pergi masjid juga. Lidah kita basah dengan zikrullah, dengan bacaan Quran. Kita buat ibadah, amal soleh, kita tinggalkan larangan Allah. Inilah golongan muqarrabin. Maka golongan ini dia layak sebaris dengan golongan salafus soleh dahulu, masuk syurga dulu. Maknanya kita walaupun umat yang di hujung-hujung dah nak habis akhir zaman, tapi kita juga boleh berpeluang masuk syurga awal jika kita dalam golongan muqarrabin. Tuan-tuan, susah betul nak jadi muqarrabin. Dia kena mujahadah. Macam mana kita nak solat mula-mula dulu? Kena paksa. Mak ayah kita, watan kita, paksa kita. Macam kita sekarang ni nak didik anak kita, cucu kita nak solat macam mana? Susah. Kena suruh baru dia buat.
Macam mana keadaan mereka? Macam kita juga dulu, tak ikhlas. Memang tak ikhlas kan, bangun solat kena paksa, puasa kena paksa. Lama-lama bagaimana? Perkara tu dah sebati dengan hati kita. Bila sebati dengan hati kita, bila dah menjangkau usia dewasa, usia dah matang, maka kita rasa macam nak tak nak solat ni wajib. Dah ada dah. Kalau tak solat ni rasa lain sangat. Kalau dulu rasa macam solat asalkan dengan azan, kita boleh relax lagi, buat kerja lain apa semua, kemudian terus solat. Tapi sampai tahap kita akan rasa macam dengar azan terus tak solat. Maka ini tahap-tahap yang baik. Ini kita nak ni kan? Cuba meningkatkan lagi amal soleh kita, tuan-tuan ya. Apa lagi kita nak buat? Usia kita semakin tua, semakin berumur kan? Kita tambah lagi amal kita. Kalau hari ni hari Jumaat, antara sunnah Nabi SAW, Nabi kata bacalah surah Al-Kahfi di malam Jumaat ataupun siang Jumaat kan? Kita katakan dah buat dah 10, kita baca 10 ayat awal. 10 ayat awal pun boleh? Boleh. Tapi takkan nak sama je 10 ayat awal tu sehingga 10 tahun, 20 tahun tu je. Sampai bila kita nak habis 110 ayat? Cuba tingkatkan lagi. Ya, benda ni kena paksa. Ya, sebenarnya banyak hikmah kenapa di usia-usia kita semakin tua, semakin meningkat ni kita kena banyakkan baca Quran. Antaranya ialah nak cergaskan minda kita ni. Ya, ada kajian, orang putih lah buat kajian. Dia kata 95% golongan tua dia akan dia tidak akan nyanyuk sekiranya banyak bercakap. Nampak tak kelebihan orang banyak bercakap? Kan? Cuba tengok orang perempuan dengan lelaki, mana banyak cakap? Lah perempuan kan. Yang paling banyak nyanyuk siapa? Orang lelaki kan. Sebab orang lelaki banyak diam je kan. Orang perempuan tak. Saya ada seorang nenek saya umur 92, hidup lagi sampai sekarang. Saya baru ziarah dia. Besok insya-Allah ziarah dia lagi kat kampung Negeri Sembilan. Masih kuat ingatan dia. Kan? Apa rahsia dia? Selain dia baca Quran, dia kuat membebel. Itu je. Kan? Dia ceritalah. Kadang-kadang kita tak dengar pun apa dia cakap ni kan. Tapi dia sembang tentang kebun dia, tentang orang ni, kau hati-hati, pencuri banyak, macam-macam lah cerita. Kita pun dengar lah kan bersama. Tapi dia ingat setiap benda. Kadang-kadang nama cucu semua dia tak lupa kan. Cucu yang mana itu kau tak bawa balik ke yang ni maknanya dia masih ingat. Apa rahsia dia ni? Kata dia orang lain umur 70-80 dah mudah lupa, dah nyanyuk. Apa rahsia dia? Dia kata tak ada rahsia. Kita tengok amalan dia, baca Quran, banyak cakap. Tunjukkan. Sebab itulah kita kalau dah semakin berusia ni banyak rapatkan silaturahim, jumpa kawan, sembang kan. Ni makna kata nak cegaskan akal kita supaya sentiasa berfikir ya. Baik, mereka berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Ini orang-orang muqarrabin. Fa amma in kana minal muqarrabin, sementara jika dia orang meninggal ini termasuk orang yang dekat pada Allah, farauhu wa raihanu wa jannatun na'im, dia akan memperoleh ketenteraman, rezeki dan syurga penuh kenikmatan. Orang yang mati dalam keadaan dia dekat daripada Allah, muqarrabin ni, waktu dia nak mati nanti memanglah sakit, sakaratul maut, tapi ketika dia nak meninggal dunia, dia akan ada satu keadaan yang menenangkan diri dia, ketenteraman. Dia akan rasa macam roh dia ni tenang je. Kenapa? Melihat bayangan syurga, melihat rezeki yang akan dia dapat, nikmat yang akan dia dapat. Bayangan tu nampak dah. Sebab tu kita tengok kadang ada orang meninggal tenang saja kan. Dia dah nampak dah bayangan syurga. Ini yang kita nak. Di penghujung usia kita nanti, kita nak bayangan begini, syurga tenang kan. Macam mana rupa syurga? Apa tempat yang paling indah kita tengok kat dunia ni? Kita rasa macam kampung tak bukit-bukit ke, tengok laut indah ke, tengok bukit bukau ke indah. Maka syurga itu lebih indah daripada itu. Kita nampak bayangan tu tenang jiwa kita. Kita pergi ke sungai, kita pergi tengok laut, tengok langit, kita rasa tenang. Macam mana ketenangan tu ada? Kerana alam ini berzikir pada Allah. Demikian juga bila mana kita nak meninggal dunia, melihat bayangan syurga, ketenangan tu kenapa? Kerana itu adalah syurga yang sebenar. Rasa tenang sangat. Ya, arwah-arwah itu masih tetap berada di sana sehingga lengkap jumlahnya dengan ditiupkan ke dalam jasad-jasad yang telah ditetapkan, lalu dikembalikan ke barzah. Makna kata arwah-arwah ni menunggu giliran.
Setelah yang meninggal dah masuk dalam barzah balik, yang baru nak hidup ni pun akan menggantikan balik, sehinggalah lengkap semuanya dan melalui fasa tu. Fasa mana peralihan daripada alam roh ke alam rahim, ke alam dunia, kembali ke alam barzah balik, maka fasa tu semuanya akan melaluinya. Setelah habis semua sekali, barulah hari kiamat tiba. Barulah kiamat tiba. Ya, pada saat itu Allah kembalikan arwah-arwah itu ke jasad masing-masing, dan itulah kehidupan yang kedua. Dikembalikan balik. Hidup serentak, bangun balik. Bagi orang yang beriman, berbahagialah dia waktu tu. Inilah hari yang dijanjikan oleh Tuhan. Bangun dia seronok menuju ke mahsyar untuk dihadapkan ke atas mahkamah Qadi Rabbul Jalil, mahkamah Allah. Orang yang derhaka pada Allah, orang yang maksiat pada Allah, maka dia bangun dengan perkataan yang kotor. Celaka betul lah, siapa lah yang kejutkan aku ni? Kenapa dia kata demikian? Kerana dia baru direhatkan daripada azab kubur. Daripada dia meninggal, dia kena sebat, kena pukul dan sebagainya. Kemudian kiamat berlaku, semua dimatikan, malaikat yang menyeksa mati, malaikat maut mati, semua hancur. Maka ketika itu dia rasa rehat sekejap. Mana kerehatan tu sementara je. Kemudian tiba-tiba dibangunkan balik. Tu dia marah. Aku baru nak berehat, kan? Siapalah yang bangunkan aku ni? Dia tak tahu kedahsyatannya tu baru bermula. Yang dikubur baru intro saja, kan, permulaan saja, ya. Dia rasa macam dah azab dah tu, rupanya itu baru intro, permulaan. Ada yang mengatakan bahawa arwah-arwah itu berada di halaman kuburnya. Mengenai hal ini, Ibnu Abdul Bir mengatakan inilah ungkapan yang paling tepat. Ada yang mengatakan bahawa roh-roh ini tempatnya di kubur, di dalam kubur atau berhampiran dengan kuburnya. Ya, menurutnya hadis-hadis yang menerangkan mengenai soal jawab di dalam kubur, penampakan tempat syurga atau neraka kepada manusia, azab dan nikmat kubur, serta ziarah kubur dan ucapan salam kepada ahli kubur merupakan bukti yang menunjukkan hal itu. Ini pendapat yang lain pula kata, makna kata roh ini tempatnya di kubur. Kenapa? Kerana Rasulullah kata, kamu bila ziarah kubur maka berilah salam, sesungguhnya ahli kubur dengar ucapan salam. Maka inilah pendapat yang paling tepat. Maknanya kata roh itu ada di dalam kubur. Bagaimana keadaannya? Wallahu a'lam. Ya. Sedangkan menurut Ibnu Al-Qayyim, jika pendapat terakhir itu dimaksudkan bahawa arwah itu harus berada dalam kubur dan tak boleh lepas darinya, pendapat itu jelas salah dan tidak diterima Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ibnu Qayyim kata lain pula. Penampakan tempat tinggal di syurga dan neraka juga tidak menunjukkan bahawa arwah itu tetap berada dalam kubur. Tidak juga di pelatarannya. Akan tetapi arwah itu mempunyai hubungan dengannya yang memungkinkan tempat tinggalnya di syurga atau neraka terlihat. Makna kata Ibnu Qayyim pula kata bahawa kalau kita kata roh tu ada dalam kubur, tak tepat, kata dia. Sebab yang kata gambaran syurga dan neraka tu boleh jadi Allah gambarkan di tempat yang lain. Makna kata sebuah kompleks nak jelaskan secara zahirnya, ya. Jadi arwah mempunyai keadaan lain. Dia berada di tempat tertinggi dan dapat berhubung langsung dengan badan, sehingga apabila seorang muslim mengucapkan salam kepadanya, arwah itu akan menjawabnya, sedangkan tempatnya pada waktu itu berada di tempatnya sendiri. Makna kata bukan di kubur tu sendiri, dia di alam yang lain. Tetapi bila ada orang lalu kubur bagi salam, dia boleh jawab. Bukan kata dia kat kubur tu, dia di alamnya sendiri. Kata orang, kalaulah orang tu ada dalam kubur, kita gali-gali dia. Ada tak ada? Tak ada, pulang je. Kadang-kadang dah jadi tanah dah. Jadi di mana roh tu? Di alamnya sendiri. Alam yang asing, yang kita tak tahu bagaimana keadaan rupanya, ya. Ini satu benda yang kita kena yakin bahawa benda-benda gaib ini wujud, ya. Sedangkan Jibril pernah dilihat oleh Rasulullah SAW mempunyai 600 sayap. Ini bagi perumpamaan. Malaikat Jibril ni Nabi pernah nampak dia mempunyai 600 sayap. 2 sayap di antaranya menutupi ufuk timur, ufuk barat.
Ujung-ujung 2 sayap, 600 sayap macam mana? Tenggelam bumi ni dengan Jibril saja. Nampak macam tak logik lah besarnya Jibril kan. Bagaimana? Jibril pernah dekat dengan Rasulullah sehingga menyentuhkan kedua lututnya dengan kedua lutut Rasulullah SAW. Ada hadis kata Jibril dia menyampaikan tentang kalimah Islam, kalimah iman, kalimah ihsan dalam keadaan lutut Jibril dengan lutut Rasulullah tu bertemu. Sedangkan dalam hadis yang lain Nabi kata Jibril ni sayapnya saja ada 600, 2 sayapnya memenuhi antara langit, antara ufuk timur ufuk barat. Macam mana kita nak fikir dari segi logik akal? Besar macam tu tiba-tiba Nabi kata boleh bertemu lutut dengan lutut. Di sini kita katakan bahawa waktu ataupun alam kita ni berbeza. Ya, berbeza. Allah Ta'ala yang menjadikan ni tak ada mustahil bagi Allah Ta'ala. Ya. Hati orang-orang mukhlis, orang-orang yang ikhlas akan terbuka luas untuk mempercayai bahawa bagi Jibril adalah mungkin untuk melakukan hal itu meskipun tempat persemayaman, tempat tinggalnya berada di langit. Kita ni kalau hati kita bersih, bila Nabi cakap macam tu kita yakin bahawa memang betul lah apa Nabi sebut tu. Yakin. Mengenai penambakan diri Jibril pula, ada hadis yang menyebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, kemudian aku mengangkat kepalaku, tiba-tiba terlihat olehku Jibril yang berdiri tegak di atas kedua kakinya di antara langit dan bumi. Bayangkan, Nabi kata aku mengangkat kepala, aku nampak Jibril, dia berdiri tegak atas kakinya di antara langit dan bumi. Tingginya Jibril, Allahu Akbar. Seraya berkata, Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril. Aku tidak menoleh pandanganku ke arah lain sehingga aku tetap melihatnya dalam keadaan seperti itu. Ini hadis mengatakan bahawa Jibril itu besar. Tapi dalam masa sama, dia boleh duduk bertemu lutut dengan Nabi SAW. Makna kata kalaulah Allah berjadikan keadaan sebegitu, apatah lagi Allah berjadikan keadaan bahawa manusia yang di dalam kubur, kita katakan bahawa dia dalam kubur, tidak. Tapi dia di dalam alam yang lain. Tapi bila kita lintas kubur, kita bagi salam, mesej terima pada dia. Dia jawab. Rasa macam tak logik. Tapi kalau kita fikir sekarang ni, zaman canggih, dulu nak berutus surat, kena pakai burung, kena pakai surat. Tapi sekarang kita ada handphone. Bukan setakat boleh telefon, boleh hantar mesej, bahkan nak video call pun boleh. Nampak orang kat sana buat apa? Maknanya, inilah satu bukti bahawa kalau teknologi manusia boleh sampai ke arah ini, teknologi Allah betapa agungnya lagi. Sampai tak terjangkau di akal. Inilah hukum gaib yang perlu kita beriman dengannya. Itulah yang dimaksudkan turunnya Allah Ta'ala ke langit dan langkahnya mendekati langit pada malam Arafah kerana dia maha suci dari pergerakan dan perpindahan. Kalau kita bahas di surah Akidah pula, ada hadis kursi menyebut bahawa di malam Arafah Allah Ta'ala akan mendekati, turun ke langit dunia, mendekati langit pada malam Arafah. Dari kita punya perspektif seolah-olah macam pergerakan Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala turun ke langit, turun ke kaki langit, turun ke langit dunia? Kita fikir macam seolah-olah macam pergerakan Allah tu macam pergerakan kita, daripada atas turun ke bawah. Tidak. Dia sesuai dengan zat Allah. Maha suci Allah daripada pergerakan dan perpindahan. Allah tidak berhajat pada pergerakan dan perpindahan. Dia tak sama macam kita. Macam mana kita nak yakin ni? Ini ilmu akidah. Bagaimana kita nak katakan bahawa Allah maha melihat? Adakah Allah maha melihat tu macam mana mata kita melihat? Tidak. Maha melihat Allah ialah sesuai dengan zatnya. Itu tafsiran kita. Dia tak sama sekali dengan makhluknya. Bila kita sebut bahawa Allah Ta'ala turun di sepertiga akhir malam bertemu dengan hamba-hambanya, bagaimana Allah Ta'ala turun? Kita jangan gambarkan turun Allah itu seperti manusia turun. Tidak. Dia dalam keadaannya, dalam keadaan zatnya, dalam keadaan yang sesuai dengan sifat Allah SWT. Demikian juga kalau kita nak gambarkan macam mana malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah, lutut bertemu lutut, sedangkan dia besar. Dia dalam keadaan yang sesuai dengan sifatnya. Makna kata kita ni bersifat, manusia ni sifat kita ialah berjisim, ada bentuk. Dan kita melihat, kita mencapai sesuatu dengan asbab. Contohnya tangan kita capai air. Tangan kita boleh gerak pegang air, ada sebab boleh pegang. Makna kata kita ada kekuatan untuk pegang.
Tangan kita memegang. Tangan Allah macam mana? Kekuasaan Allah ataupun bagaimana sifatnya, itu terserah pada Allah Ta'ala. Dia tak sama macam makhluk. Ini bab akidah, ya. Akan tetapi yang salah adalah pengkiasan atau analoginya antara yang gaib dengan sesuatu yang kasar di mata. Demikian juga keyakinan bahawa roh itu sejenis dengan jasad, jika berada di satu tempat tak mungkin ada di tempat lain, adalah satu kesalahan mutlak. Sebab Rasulullah SAW sendiri pada malam Isra' pernah menyaksikan Nabi Musa AS mengerjakan solat di dalam kuburnya, padahal beliau melihatnya di langit lapis ke-6. Nampak tak? Ya. Kalaulah kita bayangkan roh ni macam keadaan jasad, yang contohnya macam kita sekarang ni ada kat surah Al-Amin, boleh tak kita dalam masa yang sama berada di tempat lain? Contohnya macam begini, ada kat Kedah sekarang ni, tak boleh. Ini jasad, kemampuan kita tak mampu. Tapi roh di alamnya sendiri. Sebagai contoh, di malam Rasulullah di Isra' wal Mi'raj, Nabi melihat Nabi Musa AS menunaikan solat di dalam kuburnya. Sedangkan Nabi melihat setelah itu Nabi Musa di langit ke-6. Macam mana dia boleh berada di dua tempat? Tadi di dalam kubur, tiba-tiba di langit ke-6. Inilah rahsia Allah. Satu benda yang tak dapat terjangkau di akal. Ya, bermaksud bahawa roh itu berada di ruang lingkup zon masanya sendiri, di alamnya sendiri. Dengan demikian di langit, roh itu seperti badan dan berhubungan dengan badan. Dia mengerjakan solat di kubur, dia menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepadanya, padahal dia berada di Rafiqul A'la, tempat yang tertinggi di sisi Allah Ta'ala. Ya, makna kata dia berhubung dengan jasad. Berhubungan jasad maknanya bila orang lalu kita bagi salam, roh mendengar, dia menjawab. Tapi kedudukan roh berada di Rafiqul A'la, tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keduanya tidak ada pertentangan kerana keadaan arwah itu berbeza dengan keadaan badan. Tak ada mustahil kerana tak ada pertentangan. Makna kata kalau kita ni nak pergi ke satu tempat yang lain, kita perlukan kenderaan, perlukan satu benda. Tapi roh tidak perlukan benda begitu, ya, kerana dia di dalam keadaan yang berbeza. Bahkan keduanya diumpamakan dengan matahari yang ada di langit, sedangkan sinarnya berada di bumi. Nampak matahari? Matahari kat mana? Jauh. Tapi cahaya dia sampai kat kita ni, kat bumi. Demikianlah, ya, meskipun tidak sama sepenuhnya untuk dibandingkan, kerana sinar matahari itu sebenarnya merupakan bahagian lain dari matahari, sedangkan roh itu dirinya sendiri yang turun ke bumi. Mana kata matahari lah, tapi sinarnya yang turun ke bawah, bukan matahari yang turun ke bawah. Adapun roh, dialah jasadnya sendiri yang ada di bawah, dan jasadnya sendiri yang ada di mana-mana yang Allah Ta'ala kehendaki. Ini sifat roh, tuan-tuan, ya. Sebab tu kalau nak bahas tentang roh ini, kita katakan bahawa di kubur tak tepat juga, berada di atas tak tepat juga. Bagaimana? Dia di alamnya, di zonnya, di barzah, satu tempat yang tak dapat kita nak fikir secara akal. Kita hanya mampu mengatakan bahawa ikut kehendak Allah lah mana Allah nak tempatkan dia. Ya, baik. Demikian juga penglihatan Rasulullah SAW terhadap para nabi di langit pada malam Isra'. Yang benar adalah bahawa beliau itu melihat arwah mereka yang menyerupai jasad, kerana pada saat itu para nabi hidup di dalam kuburnya dengan tetap mengerjakan solat. Pada malam Mi'raj, Nabi menjadi imam kepada para anbiya yang lain, ya, di langit pada malam Isra'. Sedangkan ada hadis yang lain menyebut bahawa para nabi itu tetap hidup di kuburnya dengan mengerjakan solat. Bagaimana berada dalam dua tempat di satu masa? Inilah keadaan yang tak dapat kita fikir. Rasulullah SAW sendiri bersabda, sesiapa sahaja yang membaca selawat untukku di sisi kuburku, aku pasti mendengarnya. Barang siapa sahaja yang berselawat kepadaku dari kejauhan juga akan sampai kepadaku. Riwayat Al-Baihaqi. Kita pergi ziarah kubur Rasulullah di Madinah, Nabi tahu kita hadir. Kita berselawat, Nabi dengar. Kita berselawat di rumah, di masjid, di tempat lain, Nabi SAW juga sampai selawat itu, dapat juga padanya. Ya. Beliau juga bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menugaskan di dalam kuburku satu malaikat
yang diberi nama-nama makhluk ini, sehingga tidak seorang pun berselawat kepadaku sampai hari kiamat kelak, melainkan dia, yakni malaikat, akan menyampaikannya kepadaku disertai dengan nama orang itu dan nama ayahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Maknanya kata ada malaikat khas yang akan menyambut salawat kita untuk diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itulah didasarkan pada kepastian bahawa roh beliau berada di Illiyin, yang paling atas, dan berkumpul bersama para arwah Nabi lainnya, padahal beliau berada di Rafiqul A'la, tempat yang tertinggi. Nabi katanya Nabi berada di kubur, sedangkan kita tahu bahawa Rasulullah berada di Rafiqul A'la, tempat yang tertinggi di sisi Allah Ta'ala. Maka bagaimana nak jelaskan keadaan begitu? Inilah antara hubungan yang mana Allah jadikan untuk roh ni, dia berbeza dengan keadaan jasad. Kita boleh bercakap dengan orang jauh, sedangkan jasad kita kat sini. Melalui telefon kita berhubung, kita boleh sampai, teknologi boleh menyampaikan kita ke sana. Teknologi Allah, roh mayat kita kat dalam kubur, orang lalu bagi salam kita dengar, tapi roh itu berada di tempat yang lain. Bagi orang beriman, Rafiqul A'la, tempat tinggi di Illiyin, tempat yang dekat dengan Allah Ta'ala. Bagi orang yang kafir, orang yang kufur durhaka kepada Allah, mereka berada di Sijjin, tempat kembalinya orang-orang yang durhaka kepada Allah. Ini satu benda yang berlaku pada kita nanti. Sekarang kita mendengar cerita ni, besok kita mati, kita akan melaluinya dan melihat inilah kebenarannya. Waktu itulah kita akan katakan bahawa, oh inilah yang disebut sebelum ni, ya Allah, aku nak kembali ke dunia. Waktu tu sudah terlewat, ya. Demikianlah menurut pandangan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimanhu, yang mana demikian terlihat aneh kerana apa yang terlihat di dunia ini tak ada yang serupa dengannya. Segala urusan yang ada di alam barzah sama sekali berbeza dengan apa yang ada di atas dunia ini. Sangat berbeza sekali, ya. Inilah perkara yang kita nak sentuhkan. Dan dalam kesempatan yang berbeza, Ibn Al-Qayyim juga menjelaskan bahawa terdapat 5 macam hubungan roh dengan badan yang berbeza-beza, ya. Jadi ada perkara yang kita nak sentuh, dia kalau tergantung dia jadi macam tak lepas nanti. Jadi kita bagi laluan dulu untuk azan isyak, nanti kita sambung sedikit saja lagi, ya, insya-Allah. أشهد أن
Baik, kita ambil sikit lagi. Dalam kesempatan yang berbeza, Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah juga menjelaskan bahawa terdapat 5 perkara hubungan roh dengan badan yang berbeza-beza. Pertama, hubungan di dalam perut seorang ibu. Macam mana anak yang berada dalam perut ibu, dalam rahim ibu tu, rohnya tu bertemu dengan roh ibunya dalam satu perut, dalam satu badan jasad yang sama. Maka dia tidak berada dalam roh ibunya, tetapi dia berada di dalam ruang lingkupnya sendiri. Makna kata kita nak gambarkan macam mana ya, roh tu ada dalam jasad anak dia tu, sedangkan roh yang ibunya pun ada dalam jasad ibunya. Adakah roh tu berada dalam roh ibunya? Tidak. Di dalam dunia yang berasingan, alam yang berasingan. Kedua, hubungan setelah kematian. Setelah mati, macam kita bincangkan tadi, bagaimana roh ini ada pandangan mengatakan bahawa dia melihat siapa yang memandikannya, menguruskannya. Ada juga mengatakan bahawa dia naik ke langit ke-7. Ada yang mengatakan bahawa dia terus tersedar di dalam tanah. Ini satu hal yang berbeza-beza. Ketiga, hubungan roh ketika tidur. Satu bahagian roh itu mempunyai hubungan dan sisi yang lain sebenarnya berpisah. Kita tidur, jasad kita masih ada, masih lagi hidup, masih lagi kita nampak turun naik orang tidur tu. Tapi pemikirannya, rohnya itu berlega-lega. Dia pergi ke tempat lain semua. Dengan pantas kembali balik. Macam mana tu? Dia berada di dalam rumah dia, dalam bilik dia, tapi dalam sama dia boleh pergi ke tempat lain. Macam mana benda tu boleh berlaku? Kan? Adakah perjalanan minda saja? Tapi ada mengatakan bahawa ini adalah perjalanan ruh juga. Sebab tu kalau kita ni nak kejut orang, jangan terkejut buat macam segah ke apa. Dia terkejut. Macam roh nak kembali ke jasad dia balik, dia boleh tersentak. Siap-siap bulan takut mati kan, terkejut ya. Keempat, hubungan di alam barzah. Meskipun roh tu telah dipisahkan daripada badan oleh kematian, tetapi sebenarnya dia tidak dipisahkan secara menyeluruh. Walaupun habis roh keluar dengan jasad, tapi kenapa Nabi kata bila mandikan seorang tu lemah lembutlah kerana dia merasai kesakitan? Macam mana dia rasa sakit sedangkan roh dah keluar? Kerana dia tidaklah secara menyeluruh, ya, dia dipisahkan pada umum saja, tapi masih lagi ada bahagian ataupun keadaan tertentu yang dia merasai kesakitan itu. Ya. Dan kelima, hubungan pada hari kebangkitan yang merupakan bentuk hubungan yang paling sempurna. Ketika kita dibangkitkan di akhirat nanti, maka jasad yang kita sedang rasai, yang pegang sekarang ni lah jasad yang samalah yang akan bangkit ke akhirat nanti, yang paling sempurna. Maknanya kata roh akan masuk ke dalam jasad yang kita guna sekarang ni untuk merasai kedahsyatan di pada mahsyar nanti. Dalam perbahasan yang lain, Ibnu Al-Qayyim juga mengatakan bahawa roh itu mempunyai kecepatan gerak dan perpindahan secara kelipan mata ketika naik dari kubur ke langit. Cepat sangat rohnya bergerak. Cepat. Kita jalan ada masanya, tapi roh seumpama sekelip mata. Hal itu dibuktikan oleh roh yang sedang tidur. Telah ditetapkan bahawa roh orang yang sedang tidur itu menaiki tangga sampai ke tingkat 7, lalu bersujud kepada Allah di lantai Arash,
dan kemudian dikembalikan lagi ke dalam jasadnya dalam waktu yang sangat singkat. Orang yang baru meninggal dunia dikatakan bahawa dia akan naik ke tingkat 7 bagi orang beriman. Ya, sampailah naik ke langit ke-7, diserahkan buku catatannya di Iliyin. Ya, tiba-tiba dengan sekejap mata dia kembali balik ke dalam jasadnya dalam kubur. Macam mana keadaan tu berlaku? Berapa jauh jarak kita dengan Arash, wallahu alam, tak tahu. Tapi bagaimana dalam masa yang singkat, dalam waktu orang menguruskan jenazah tu, dia boleh berada dalam kubur balik setelah dikebumikan. Inilah kecepatan roh. Ya? Maka dalam hal ini kita nak bicarakan bahawa bagaimana keadaan roh, inilah satu perkara yang tak boleh kita fikirkan secara logik, tapi kita bahaskan dari sudut Al-Quran dan hadis sahih, yang mana mengatakan bahawa secara umumnya roh itu kedudukannya berada di zon yang berbeza dengan kita, masa yang berbeza, alam yang berbeza. Maka macam mana sekalipun keadaannya, disunahkan kepada kita bila melintasi kubur, beri salam, ucapkan doa yang baik-baik. Sesungguhnya para ahli kubur, dia dengar ucapan kita, dia terima mesej kita. Kita selawat pada Nabi di dalam surau ni, di dalam rumah kita, mesej tu sampai kepada Nabi SAW juga di tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekarang itu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan mendapatkan sedikit manfaat dan dapat kita sampaikan kepada orang lain. InsyaAllah mudah-mudahan menambahkan iman kita tentang urusan akhirat, meningkatkan amal kita untuk mengerjakan ibadah, sehinggalah kita tergolong dalam golongan muqarrabin, golongan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.